Baik, Auda, kembali kita bersama lagi di Rampai Pagi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada bis kita yang terus setia bersama kami di saat ini. Dan Auda, seperti yang telah pun kami janjikan sebentar tadi, kita bawakan satu wawancara kita pada pagi ini. Itu kita bersama dalam segmen Kenali Harta Intelek ya. Dan yang akan kita perkatakan pada pagi ini, Auda, iaitu mengenai dengan rahsia perdagangan aset bernilai yang perlu dilindungi. Dan narasumber kita pada pagi ini kita bawakan ke studio Rampai Pagi, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Kamal Arifin bin Ismail, merupakan penasihat undang-undang Unit Antarabangsa dan Unit Pendaftaran Tanda Perniagaan, itu IPO ya, Pejabat Peguam Negara. Dan kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Ya, apa khabar, Tuan, pagi ini? Baik, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian Tuan meluangkan masa, dan insyaAllah kita akan memperkatakan mengenai dengan, sekali lagi itu mengenai dengan rahsia perdagangan aset bernilai yang perlu dilindungi. Tuan, Cukup menarik, Tuan. Topik yang dibawakan hari ini, saya pun pernah membuat ialah soalan ini. Bertanyakan soalan kepada seorang pedagang ataupun tauke restoran. Nama ni, apa resepinya ni? Tapi jawapan lazimnya, Tuan, mana boleh, rahsia betul. Tapi rupa-rupanya ini adalah perkara yang juga dilindungi dalam undang-undang. Dan itulah topik yang kita bawakan, rahsia perdagangan aset bernilai yang perlu dilindungi. Sebagai mukadimahnya, kita serahkan kepada Tuan. Silakan, Tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas mengundang pihak kami ke penghujung tahun 2025 inilah. So seperti yang Puan cakap tadi, alhamdulillah ada sudah pengenalan ataupun pemahaman mengenai dengan rahsia perdagangan . Boleh jadi orang fikir saya pagi ini akan berkongsi pasal tips-tips ataupun petua perdagangan, bukanlah. Tapi ianya masih berkaitan dengan perdagangan, perniagaan. Jika dijaga baik, ia boleh menjadi aset bernilai . Okey, kalau seperti dari asasnya rahsia perdagangan ini ialah maklumat sulit ataupun rahsia yang mempunyai nilai komersial. Secara umumnya ia mempunyai 3 ciri-ciri . Pertama sekali, ia maklumat rahsia yang diketahui oleh pemilik ataupun orang-orang yang tertentu saja. Kedua, maklumat tersebut ada mempunyai nilai komersial, yakni bernilai berharga. Yang ketiga, terdapat langkah-langkah yang menusabah untuk menjaga atau mengekalkan ianya sebagai rahsia. Okay. Jadinya contoh tadi yang seperti yang Puan nyatakan tadi, resepi. Mudahlah resepi makanan, formula produk, termasuk juga kaedah pembuatan ataupun suatu makanan tersebut ataupun produk tersebut dan juga senarai pelanggan ataupun pembekal. Dan kalau sekiranya perniagaan itu ada strategi ataupun perancangan perniagaannya pun boleh masuk sebagai rahsia perdagangan. Okay. Jadi, Tuan, bila kita fikirkan kembali terutama sekali kepada penonton kita, mungkin ada yang terfikir ataupun tertanya-tanya kenapa perkara-perkara ini disifatkan sebagai satu rahsia perdagangan, dan sejauh mana kepentingannya. Mungkin dapat Tuan jelaskan kenapa rahsia perdagangan itu penting sebetulnya. Okey. Alhamdulillah. Dalam satu perniagaan tersebut, kejayaannya selalunya bergantung pada satu, permintaan pasaran, demand. Kedua, keunikan produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan dalam perniagaan tersebut. Kebiasaannya, maklumat tertentu yang memberikan perniagaan tersebut dan juga peniaga itu kelebihan bersaing dan bernilai dan nilai komersialnya berbanding dengan perniagaan lain. Maklumat inilah yang boleh dianggap sebagai rahsia perdagangan. Artinya ia berlainan daripada peniaga-peniaga yang lain tujuannya asalnya actually untuk menjaga amalan perniagaan yang jujur, persaingan perdagangan yang sehat, dan juga menggalakkan budaya kita ni itu untuk menjadi pencipta
dan juga inovasi. Sebagai contoh, resepi sambal, makanan jua. Yang resepi sambal yang unik dan digemari pelanggan membuatnya terkenal ataupun formula produk yang boleh menanggalkan kesan kotoran yang dengan mudah. Jadinya untuk mencapai resepi ataupun formula tersebut memang memerlukan percubaan yang berulang kali lah. Ya. Dan juga penyelidikan dan pengorbanan masa mahu juga wang lah. Jika maklumat tersebut itu dibongkar ataupun disalahguna oleh orang lain, usaha pemiliknya itu boleh saja tu diambil oleh orang lain tanpa sebarang titik peluh. Betul. Mahupun masa, mahupun dan juga wang. Malahan ianya juga menjejaskan peniaga tersebutlah nilai perniagaannya, reputasinya dan juga semangat persaingan yang sihat, serta menggalakkan budaya tiru meniru. Jadi itulah kepentingannya lah supaya kita dapat a competitive market lah in our ini orang ekosistem ini lah. Ya. Dan sedikit kekeliruan mungkin ada di antara penonton kita ataupun saya sendiri secara peribadi terfikir-fikir, macam mana kalau orang yang menjalani perniagaan beautician ataupun spa contohnya, mereka menggunakan beberapa produk-produk tertentu. Jadi kita ni tidak perlu menyebut nama produk, tetapi jika setiap pelanggan yang bertanya apakah produk yang digunakan atau macam mana tu? Apakah ia termasuk dalam rahsia perdagangan atau macam mana tu? Kalau sekiranya produk beautician barangkali perlu dijelaskan perlu dijelaskan lah. Pasal ikut jenis kulit. Kadang-kadang itu termasuk dalam kepentingan kesihatan. Takut sekarang kalau kita menggunakan produk yang tidak berjenama ataupun yang dikhawatiri ciplak lah, mungkin akan menjejaskan kesihatan. Betul. Ia termasuk di bawah pengecualian. Tanda apa ni? Rahsia perdagangan. Ya, berbeza dengan resepi tersebut. Tersebut. Jadi kita harapkan agar penonton di luar sana faham antara perbezaan antara resepi yang betul-betul kita cipta ataupun produk yang memang sudah dibekalkan oleh beberapa syarikat tertentu dan mungkin dia mau mempromosikanlah produk tersebut lah. Nanti akan kita kupas lagi mengenai dengan pengecualian dari segi rahsia perdagangan ini. Seterusnya Tuan, bagaimana lazimnya rahsia perdagangan ini dilindungi oleh seorang pengusaha? Okey. Secara konsepnya, rahsia perdagangan ini tidak memerlukan sebarang pendaftaran berbanding dengan harta intelek yang lain yang kami offer lah. Jadinya seperti dengan namanya itu, rahsia perlindungannya itu adalah dengan mengekalkan kerahsiaannya. Jadinya dengan adanya 3 ciri-ciri yang disebutkan tadi, rahsia perdagangan tercipta secara automatik lah. Dan berterusan selagi mana maklumat sulit tersebut kekal rahsia dan bernilai. Skop perlindungan rahsia perdagangan ini sebenarnya untuk menghalang pihak lain daripada memperolehi, membongkarkan ataupun menggunakan maklumat rahsia tanpa kebenaran, khususnya melalui cara-cara yang bercanggah dengan amalan perdagangan yang jujur. Jika berlaku penyalahgunaan, pada asasnya pemilik tersebut bolehlah mengambil tindakan undang-undang sivil, sebaiknya melalui perkhidmatan guaman lah, termasuk memfailkan saman, memohonkan perintah injungsi daripada mahkamah dan juga menuntut ganti rugi kewangan. Dan kita ingin mengetahui juga Tuan apa yang dimaksudkan dengan saya terfikir dengan perlindungan rahsia perdagangan dari segi undang-undang ni Tuan. Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Sekarang kita akan mendalami sikitlah dari perlindungannya dari segi undang-undang lah. Di Brunei Darussalam, rahsia perdagangan ini dilindungi melalui 2 cara lah. Satu, prinsip breach of confidence. Apabila seorang menerima maklumat sulit secara amanah, in confidence lah. Contohnya sebagai pekerja, rakan niaga atau pembekal
individu tersebut mempunyai tanggungjawab untuk tidak mendedahkan dan menggunakan maklumat tersebut tanpa kebenaran. Ya. So pelanggaran berlaku jika maklumat tersebut didedahkan, dikongsikan atau digunakan tanpa kebenaran sehingga menyebabkan kerugian, kemudaratan dan memberikan kelebihan yang tidak adil kepada pihak orang lain. Jadinya cara kedua ialah melalui perjanjian kontrak. Rahsia perdagangan itu juga dilindungi melalui perjanjian kerahsiaan ataupun non-disclosure agreement yang melarang pendedahan maklumat sulit, dan juga ada klausa kerahsiaan dalam perjanjian pekerjaan. Jadinya dalam employment contract usually ada clause ataupun klausa-klausa yang meminta staff ataupun pekerja tersebut untuk menjaga rahsia majikannya. So itu sajalah dari dua konsep atau sajalah ia dijaga. Jadi tersebut telah pun dikongsikan mengenai dengan perlindungan rahsia perdagangan dari segi undang-undang. Sebentar tadi Is ada bertanya kalau seorang pengusaha kecantikan seperti beautician, bagaimana kalau sekiranya customer ataupun pelanggan ini bertanyakan apa produk yang digunakan, rupanya itu adalah boleh diberitahulah kerana itu termasuk dalam pengecualian. Bagaimana pula dari segi pengecualian yang lain dalam perlindungan rahsia perdagangan ini? Okay. Seperti yang diberikan tadi, dinyatakan tadi, perlindungan rahsia perdagangan ini konsepnya untuk mengelak daripada menggunakan maklumat rahsia tersebut tanpa kebenaran lah. Walhal ianya tidak memberikan hak eksklusif ataupun hak mutlak kepada seorang tersebut untuk memiliki rahsia tersebut. Ini bermaksud ia ada pengecualiannya. Termasuk satu, kalau sekiranya rahsia tersebut dicipta oleh orang lain dengan usahanya sendiri. Misalnya lah, dua peniaga menghasilkan resepi sos yang hampir sama secara berasingan. Kalau sekiranya tidak ada bukti, tiada peniruan ataupun tidak bocor maklumat, kedua-dua dibenarkan menggunakan resepi masing-masing. Itu yang pertama lah. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran pekerja. So pekerja kadang-kadang diorang ada menggunakan kemahiran ataupun pengalaman umum dalam yang diperolehi semasa ia bekerja lah. Tetapi beliau tidak boleh menggunakan rahsia, let's say resepi bekas majikannya lah. So method ia memasak boleh to some extent lah, tapi resepinya tidak boleh ia disclose arah orang lain. Kalau sekiranya let's say dalam clause-nya tu resepi pun methodnya pun tidak boleh di-disclose pun, so tidak boleh lah di-disclose arah orang lain lah. So ia berpandukan pada agreement between majikannya sama ia punya pekerjanya. Yang ketiga, obviously kalau sekiranya maklumat itu sudah didedahkan ke pihak awam, bukan lagi rahsia lah. So itu by itself explanatory. Yang keempat, kemaslahatan, kesihatan dan kepentingan pihak awam. Seperti yang Tuan tadi nyatakan, trade secret ini ia tidak boleh melangkaui batasan undang-undang lain lah. Kalau sekiranya dia ada kemaslahatan untuk kita mendedahkan maklumat tersebut demi let's say kelulusan perubatan, pemakanan halal ataupun ada sebarang pemeriksaan keselamatan yang perlu dilakukan, trade secret boleh didedahkan to some extent lah. Tapi pihak-pihak berkuasa tersebut adalah ia punya batasannya. Barangkali diorang ada agreement tersendiri between pihak penguasa dan juga pengusaha-pengusaha tersebut lah. Okay, so betul lah. Jadi kita juga faham ya. Sebetulnya banyak lagi contoh-contoh yang dapat kita ni fikirkan. Misalkan ya, Tuan ya, macam bukan saja daripada segi dalam perniagaan kecantikan, tetapi dalam pembuatan songkok misalnya, kan lain orang lain menggunakan material jenis kain yang digunakan itu antara rahsia-rahsia juga. Tapi jika yang bijak untuk mengenali daripada kain tersebut, daripada songkok tersebut dibuat daripada kain tenunan ataupun sebagainya,
itu mungkin Mungkin dia punya kan? cara lipatannya ada tersendiri ada lah, rahsianya lah ya. ada membuatkan dia punya pemakainya tu ada angin masuk dalam dia punya songkoknya lah, Dan jahitannya selesa juga, ya. jahitannya, Jahitannya boleh itu, ya. jadi trade secret. Ya, ya betul kan? Menarik sekali. Ada Saya- yang saya menjadikan jadi ia terfikir trade begitu, secret. kan? Ada juga yang menjadikan ia sebagai satu pointer untuk menarik pelanggan ni. Terpulang pada pemilik tersebutlah kalau Ya. dia mau rahsiakan Ya. ataupun barangkali kalau dia mau Kongsikan. kongsikan, Ya. terpulang. Ya, jadi bagi pengusaha-pengusaha ini adalah salah satu perkara yang memang penting Ya. untuk diambil tahu, bagaimana pula dari segi langkah-langkah untuk melindungi rahsia perdagangan. Ya. Langkah-langkah yang pertama, ia banyak actually langkahnya ni lah. Ya. Di antaranya pertama sekali kita kenal pasti apa maklumat rahsia yang sulit, yang paling bernilai dalam peniaga tersebut lah. Tidak perlu semua maklumat dilindungi, hanya maklumat yang boleh, kalau sekiranya konsepnya, kalau saya kongsikan ini kepada orang lain, ia akan menjejaskan saya punya perniagaan. Ya. So itu boleh jadi satu maklumat yang penting dan bernilai lah. Dan kedua, kenal pasti risiko lah. So risiko ni maksudnya di mana tempat-tempat itu rahsia itu boleh dibongkar ataupun dibocor. Ya. Usually-nya kalau ikut melalui negara-negara lain, ianya daripada pekerja lah. Ya. Kadang-kadang pekerja itu ia hands on ataupun experience ataupun mengerjakan satu produk itu directly. Yeah. So ia tahu apa ingredients-nya, ia tahu apa cara pembuatannya apa. So jadinya dari sana kita boleh probably bagi menulis kontrak NDA supaya dia tak men-sharekan kalau sekiranya pekerja asing kemungkinan ia akan balik semula ke negerinya dan akan membawa rahsia tersebutlah. Dan ketiga, mengambil langkah perlindungan yang munasabah lah. Antara lainnya, ini teraduk kepada besar ataupun kecilnya peniaga tersebut, ianya subjektif lah, termasuk menyimpan dokumen tersebut dalam tempat yang selamat, penggunaan kamera CCTV di tempat penyimpanan maklumat tersebut. Yang paling asasnya juga pendidikan kepada pekerja akan kepentingan menjaga rahsia. Itu boleh, semua orang boleh lakukanlah, baik besar ataupun kecil bisnes tersebut. Dan juga digalakkan menggunakan perjanjian NDA tersebutlah dengan pekerja dan juga rakan niaga. Dan keempat, sekali pantau dan bertindak jika berlaku pendedahan. Artinya itu di antara lain kita punya responsibility as peniaga. Sekiranya lah kita perlu pantau dan bertindak kalau sekiranya terdapat bisnes tersebut yang kurang lebih sama, kurang lebih maksudnya itu dia punya resepi sama, betul-betul sama dengan dia punya resepinya lah. Betul. Mungkin dia boleh mereka dengan sendiri, tapi kalau siasat lebih lanjut, bekas pekerjanya bekerja di tempat lain, so, di sana ada orang satu langkah untuk menyiasat lah. Barangkali ada maklumat yang dibocorkan lah. Jadi itu di antara lainnya. Dan juga tentukan sama ada boleh dirundingkan secara baik ataupun memerlukan tindakan undang-undang. Tidak semestinya dibawa terus ke mahkamah, boleh jadi dibawa runding secara baik. Perbincangan. Dan siasatan juga mungkin dapat dilakukan ya Tuan ya. Jadi saya faham sekarang, maksudnya pihak majikan boleh mengenakan tindakan kepada pekerja. Contohnya kalau saya mempunyai produk, menghasilkan produk tetapi saya menerima pembekal daripada seseorang ya. Kemudian Hani merupakan pekerja saya yang mungkin sudah beralih arah dan Hani contohlah Hani dia akan membuka rahsia tersebut di mana ia memperoleh pembekal tersebut ya. Jadi ianya kalau sekiranya tuan menjadikan supplier bis kita itu sebagai
rahsia lah. Ya, untuk mendapatkan bahan beku tersebut. Bahan beku. Jadinya kalau kita percaya bahawa pembekal tersebut adalah pembekal yang bagus lah dan susah untuk diperolehi, boleh jadi ianya rahsia, dan kalau sekiranya ia dibocorkan, boleh diambil tindakan ataupun dibawa runding untuk pampasan kos kah ataupun kewangan kah. Kalau tidak mau juga dan perlu itulah bawa ke mahkamah sendiri lah. Jadi itu antara kesannya. Dalam masa ada 2 minit lagi Handi untuk mungkin sebagai mengakhiri wawancara kita pada pagi ini Tuan. Ada sesuatu perkara mungkin mesej untuk Tuan sampaikan kepada penonton kita di luar sana, silakan. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Untuk menutuplah sesi ini, saya ingin merap upkanlah rahsia perdagangan ini adalah sebenarnya aset yang bernilai, mudah dilindungi jika berdisiplin, tetapi mudah juga hilang jika cuai. So kepada para pengusaha, sebaiknya bayar-bayarlah dan jangan kongsi maklumat rahsia perdagangan kita dengan sewenang-wenangnya. Betul. Kalau sekiranya undang-undang memerlukan, itu difahamilah. Tapi kalau sekiranya hanya untuk sekadar sesi bercerita-cerita, terpulang pada kita. Kalau kita mau sayangkan, kadang-kadang resepi tersebut turun-temurun dan mempunyai nilai. Jadi kalau kita men-share, boleh jadi ianya sudah dipakai oleh orang lain dan juga ia jadi business asset orang lain. So boleh jadi juga kita ada sudah actually-nya rahsia perdagangan itu, tapi tanpa disadari, tapi kita tidak melindungi dengan baik. Macam tidak membuat kontrak, tidak membuat penjagaan yang betul lah. Boleh dilakukan secepat mungkin lah. Dan juga kepada orang awam, hormati perniagaan orang lain dan jangan menyebarkan maklumat sulit lah dan rahsia tanpa kebenaran pemilik itu tersebut. Jadi maklumat rahsia perdagangan ini adalah untuk menggalakkan inovasi, pertumbuhan ekonomi, persaingan sehat dan menggalakkan amalan pecah amanah dan tidak jujur dalam ekosistem perniagaan kita ni. Mungkin sahaja pepatahnya lah, bukan pepatah Melayu lah, pepatah saya lah. Mungkin sahaja resepi sambal 7 keturunan bis kita itu jadi aset perniagaan yang sangat penting dalam perniagaan bis kita. Betul. Okey. Sekian itu saja. Untuk maklumat lanjut, boleh saja menghubungi kami di email inquiries@bruipo.gov.bn dan juga tidak lupa mengikuti kami di Instagram @bruipo bagi pelbagai info bermanfaat mengenai harta intelek. Baik, alhamdulillah, terima kasih Tuan ya.